Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi wa min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Hormati tuan-tuan para jemaah muslimin, mudah-mudahan diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita kesempatan untuk berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadat yang kita lakukan ini sedikit sebanyak menjadi satu peguam bela kita tatkala mana kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi insya-Allah pada tengah hari ini, sementara kita menunggu masuknya waktu solat fardu zuhur, fardu Jumaat pada jam, saya tak nampak lah berapa tu, 1.28, lebih kurang 1.28 insya-Allah. Jadi sama-sama kita pada tengah hari ini nak membaca sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dapat dijadikan sebagai panduan dan iktibar dalam kehidupan kita, insya-Allah. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la'alamu akhiru ahli al-jannah dukhulanil jannah wa akhiru ahli an-nar khurujan minha. Rajulun yu'ta bihi yawmal qiyamah fayuqal i'ridu alayhi sighara dhunubihi warfa'u anhu kibaraha fatu'radu alayhi sigharu dhunubi fayaqul amilta yawma kadha wa kadha kadha wa kadha wa amilta yawma kadha wa kadha kadha wa kadha fayaqul na'am la yastati' an yunkir wa huwa mushfiqun min kibari dhunubihi an tu'rada alayhi fayuqalu lahu fa inna laka makana kulli sayyi'atin hasanah fayaqul Rabb qad amiltu asya' la araha hahuna falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika hatta badat nawajidhu atau kama qala. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari wa qala hadis sahih. Baik, di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada seorang sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Kita biasa dengar nama ni, tuan-tuan. Abu Dzar Al-Ghifari ni bukan nama sebenar dia. Nama sebenarnya Jundub bin Junadah. Abu Dzar Al-Ghifari ni nama gelaran, kunyah. Makna kata nama gelaran Abu Dzar ni nama gelaran daripada Jundub bin Junadah ni. Dia ni merupakan seorang daripada suku kaum Bani Ghifar. Bani Ghifar ni dia tinggal atas sikit daripada kota kota Makkah. Abu Dzar ni dia merupakan seorang yang mana kerjanya qati'ut tariq, ataupun penduduk ataupun suku kaum Bani Ghifar ni dia terkenal dengan pekerjaannya. Qati'ut tariq ni kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu ni pemotong jalan. Dia bukan kerja JKR, tuan-tuan. Pemotong jalan ni maksud kata perompak, tuan-tuan. Dia akan merompak pedagang-pedagang yang akan melalui perkampungan dia. Kerana perkampungan dia merupakan laluan untuk pedagang-pedagang yang berdagang daripada Mekah nak bawa barang dagangannya ke Syam. Jadi penduduk-penduduk ataupun suku kaum Bani Ghifar ni dia merupakan perompak-perompak yang mana mereka akan merompak orang yang nak berdagang ke Syam. Jadi salah satunya merupakan seorang sahabat ni yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Dia merupakan salah seorang daripada anggota-anggota perompak ni tadi, tuan-tuan. Jadi nak kata macam mana Allah bagi hidayah pada Abu Dzar ni. Daripada seorang perompak, dia bukan sahaja seorang perompak, dia seorang mulhid. Mulhid ni free thinker. Dia tak ada agama.
Anda kata prinsip hidup dia mudah. Nak dapat duit, kena kerja. Nak sihat, makan ubat. Itu prinsip hidup Abu Dhar. Okey? Satu ketika dulu. Tapi satu masa Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada dia ni hidayah. Hidayah untuk apa? Hidayah untuk dia terima Islam. Dia mendengar satu berita seorang lelaki yang bernama Muhammad berada di Makkah dengan membawa satu agama yang baru. Agama yang melenyapkan agama nenek moyang mereka. Jadi Abu Dhar ni dia teringin nak berjumpa dengan lelaki yang dimaksudkan ni tadi. Jadi dia pun berangkat ke Mekah. Dia pergi ke Mekah. Apa yang dia buat? Dia tak terus jumpa Nabi, dia tak terus untuk bersyahadah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi apa yang dia buat? Dia melihat terlebih dahulu perilaku, akhlak, budi bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ni yang kita tengok bagaimana Nabi ni tuan-tuan, cukup dengan sekadar akhlak yang ditonjolkan, yang ditunjukkan kepada masyarakat, cukup untuk menjadikan masyarakat itu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia melihat duduk di Mekah itu dalam beberapa hari, dia melihat cara macam mana Nabi bergaul, dia melihat macam mana cara Nabi bercakap, dia melihat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga menyebabkan dia rasa tertarik dengan agama Islam. Dan bila mana dia memeluk sahaja agama Islam, dia bersyahadah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Dhar di antara as-sabiqun al-awwalun, antara sahabat-sahabat awal yang memeluk agama Islam. Jadi bila mana dia memeluk sahaja agama Islam, ketika itu orang-orang Islam ni dia minoriti. Dia sangat sedikit jumlah orang yang beragama Islam di kota Mekah satu masa dulu. Baik. Jadi bila mana Abu Dhar dia memeluk sahaja agama Islam, apa yang Abu Dhar buat? Dia pergi di hadapan Kaabah yang satu masa dulu Kaabah dikelilingi oleh berhala-berhala. Kalau kita lihat bagaimana peristiwa Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah, Nabi memusnahkan berhala-berhala yang mengelilingi Kaabah, lebih kurang dalam 350 berhala-berhala yang mengelilingi Kaabah satu masa dulu. Baik, jadi Abu Dhar yang mana bila selesai sahaja dia memeluk agama Islam, apa yang dia buat? Dia mengumumkan keislaman dia pada ketika tu pada masyarakat Makkah. Kita semua sedia maklum, masyarakat Makkah sangat membenci agama Islam pada ketika tu. Orang-orang kafir Quraisy sangat membenci agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana dakwaan mereka agama yang dibawa oleh Nabi ini akan melenyapkan agama dan kepercayaan nenek moyang mereka. Jadi sebab tu bila dia dengar saja Abu Dhar dia buat benda macam tu, dia memeluk agama Islam, maka mendidih darah penduduk-penduduk di kota Mekah pada ketika tu. Apa yang terjadi pada Abu Dhar? Abu Dhar dipukul oleh orang-orang di kota Mekah. Baik, hari pertama dia dipukul, hari kedua dia buat benda yang sama tuan-tuan. Lagi sekali dia pergi di hadapan Kaabah, dia bagi tahu pada orang-orang di Makkah yang mana dia telah memeluk agama Islam. Kali kedua dia dipukul oleh penduduk-penduduk Makkah, kafir-kafir Quraisy yang memukul mereka. Baik, kemudian hari yang ketiga dia buat benda yang sama. Ni nak kata apa? Dia bukan ahli kitab, dia bukan orang baik-baik, dia ni penyamun tuan-tuan. Jadi makna kata dia ni tak ada rasa serik dalam hati dia. Setakat kena pukul mungkin tu benda biasa bagi dia. Hari ketiga dia buat benda yang sama. Tengah orang-orang kafir Quraisy memukul dia, apa yang terjadi? Seorang yang bernama Al-Abbas, iaitu pakcik Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia datang, dia leraikan orang-orang Mekah pada ketika tu yang sedang memukul Abu Dhar. Kata Al-Abbas apa dia? Kamu tahu tak siapa yang kamu pukul? Dia merupakan suku kaum penduduk Bani Rifar. Mungkin di sini kita boleh pukul dia, tapi kena ingat dalam masa kita nak pergi berdagang, kita akan melalui perkampungan dia. Dan kalau dia cam muka kita seorang-seorang, maka dia tak akan lepaskan kita. Makna kata mungkin dekat Mekah dia tak ada sesiapa, tapi kalau dia balik ke perkampungan dia di Bani Rifar, suku kaum Bani Rifar, maka orang-orang yang nak pergi berdagang ni dia boleh tahan orang-orang tersebut. Jadi dekat situ orang-orang Mekah ni mula tak berani nak kacau Abu Dhar Al-Ghifari. Dan apa yang Nabi SAW suka dengan Abu Dhar ni apa tuan-tuan? Ketika mana Nabi memerintahkan Abu Dhar untuk pulang berdakwah kepada kaum je, apa yang terjadi? Suku kaum Bani Rifar, hampir separuh daripada suku kaum Bani Rifar diislamkan oleh Abu Dhar Al-Ghifari. Ini sahabat hebat tuan-tuan. Daripada seorang yang kita nampak dia ni macam tak ada masa depan,
Tapi akhirnya apa dia? Allah memilih untuk memberi hidayah kepada dia, bukan sahaja kepada dia, dia sampaikan kepada penduduk-penduduk kampung dia, tuan-tuan. Jadi sebab tu Abu Dzar di antara sahabat Nabi SAW yang hebat. Cuma apa? Cuma dia pernah minta satu jawatan kepada Nabi SAW. Dia minta jawatan ni bukan sebab dia gila kuasa, tuan-tuan, tidak. Dia minta jawatan untuk menjadi panglima perang. Jadi apa kata Nabi SAW? Ya Abu Dzar, innaka dha'if. Akhsha 'alaika fi yaumil qiyamati nadamah. Kata Nabi SAW, wahai Abu Dzar, sesungguhnya kamu lemah, Abu Dzar. Aku bimbang ketika mana di hari akhirat nanti kamu akan menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makna kata orang yang memegang satu-satu jawatan yang pada zaman Nabi ni, Nabi boleh tahu kemampuan dia. Dan Nabi bukan tak nak bagi pada Abu Dzar jawatan tersebut, tapi Nabi bimbang kalau dia tak dapat melakukan tugas dia dengan sempurna, maka di hadapan Allah dia akan menyesal. Okey, jadi sebab itulah Nabi peringatkan kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi antara salah satu hadis yang diriwayatkan susur galur datangnya daripada Abu Dzar, iaitu yang kita nak baca pada tengah hari ini. Baik, kata dia apa dia? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inni la a'lamu akhiru ahli jannah dukhulanil jannah. Nabi kata, aku mengetahui siapa orang yang terakhir sekali masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Wa akhira ahli nar khurujan minha, dan orang penduduk neraka yang terakhir yang keluar daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita perlu ingat, bila disebutkan dua tempat ini, ia merupakan satu perkara yang gaib. Bila perkara yang gaib bukan milik kita untuk kita nak menentukan di mana seseorang tersebut. Sebab hari ni apa, tuan-tuan? Masyarakat kita terlalu mudah untuk menerakakan seseorang. Orang ni dia kata dia ni masuk neraka lah, perangai macam ni apa semua. Wallahualam, kita tak tahu. Sebab kita tak tahu bagaimana pengakhiran hidup seseorang. Macam mana kita boleh tengok contoh daripada Abu Dzar Al-Ghifari. Masa hidup dia merupakan seorang perompak, tuan-tuan. Tapi bila mana Allah bagi hidayah pada dia, dia menjadi seorang sahabat yang sangat kasihkan Nabi SAW. Jadi sebab tu, dua tempat yang gaib ini bukan merupakan urusan manusia. Manusia biasa tak akan mengetahui urusan ini, melainkan ianya diwahyukan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hanya seorang sahaja yang mengetahui, iaitu Nabi SAW. Jadi di sini Nabi bagi tahu, aku mengetahui manusia yang paling terakhir sekali masuk ke dalam syurga, dan manusia yang paling akhir sekali keluar daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Rajulun yu'ta bihi yaumal qiyamah. Seorang lelaki yang dibawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat nanti. Fayuqal i'ridu alaihi sighara dhunubi warfa'u anhu kibaraha. Allah memerintahkan malaikat, i'ridu alaihi sighari dhunubi. Bentangkan semua dosa-dosa kecil yang dia ni pernah lakukan. Warfa' anhu kibaraha, dan angkat seketika dosa besar dia. Aku tak mau berbicara berkaitan dengan dosa besar. Pada hari ini, waktu ni, aku nak berbicara tentang dosa kecil dia dulu. Sebab tu, tuan-tuan, bila mana kita lakukan dosa kecil, kita jangan ingat benda ni mudah. Jangan ingat benda ni ringan. Kerana apa? Kerana ini juga akan dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Formula dia, kita nak tahu dosa kecil ni macam mana, dosa besar ni macam mana. Sebab kadang-kadang ada orang bertanya, Ustaz, dosa kecil ni macam mana? Dosa besar macam mana? Dosa kecil yang kita tahu, apa dia? Satu benda yang kecil dosa kita buat, besar-besar dosa yang kita buat. Itu bukan takrifan dia, tuan-tuan. Pentakrifan dosa kecil dan dosa besar, iaitu kalau dosa besar, benda yang dibuat tu Allah dan juga Nabi SAW tak suka untuk dilakukan, dan dia berserta dengan ugutan ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi SAW. Contoh dia apa? Contoh dia mencuri. Allah Subhanahu wa taala dah bagi amaran, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri lelaki dan pencuri wanita hendaklah dipotong tangannya. Makna kata Allah memberi satu amaran kepada orang-orang yang mencuri. Berzina, az-zaniyatu waz-zani, ada Allah bagi tahu dalam ayat-ayat Al-Quran. Jadi sebab tu
Dosa besar ini satu perkara yang tidak disukai oleh Allah dan juga Nabi SAW, dan dia beserta dalil larangan ataupun dalil berkaitan dengan ugutan dan ancaman kalau sekiranya manusia lakukan. Adapun dosa kecil ini bermaksud, formula dia kita nak faham, pentarifan dia kita nak faham. Formula dia iaitu dosa kecil satu perkara yang Allah tak suka kita lakukan, akan tetapi tidak ada sebarang ancaman ataupun ugutan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab tu kita kena faham. Dan kadang-kadang kita bergelumang dengan dosa kecil tanpa kita sedar. Jadi makna kata dosa kecil ni punya mudah manusia nak buat benda-benda ni. Contoh dia apa? Sangat mudah tuan-tuan. Dosa-dosa kecil yang manusia buat. Contoh dia macam kita datang surau, duduk dalam surau, tapi kita tak cerita berkaitan dengan hal-hal berkaitan dengan agama, hal-hal berkaitan dengan ukhrawi. Kita bercerita tentang perkara-perkara keduniaan. Itu merupakan dosa kecil. Apatah lagi bila mana datang surau kita menceritakan keburukan orang. Itu bukan dosa kecil, itu dosa besar tuan-tuan. Malang bagi manusia bila mana Allah gerakkan hati dia untuk datang ke rumah Allah. Kita dah datang ke rumah Allah dalam keadaan Allah redha dengan perbuatan kita. Tapi bila mana sampai rumah Allah, kita buat dosa-dosa yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi ancaman, iaitu orang-orang yang mengumpat cerita tentang orang lain. Dan hal ini biasa kita boleh tengok di mana-mana kita boleh jumpa tuan-tuan. Menceritakan tentang keburukan orang, kita cerita tentang keburukan orang di mana? Di dalam masjid surau. Okey, ini satu perkara yang malang bagi manusia. Sebab bila Allah bagi satu rezeki untuk berada, kita berada dalam surau masjid ni tuan-tuan, ini disebabkan keizinan yang Allah bagi pada kita. Jadi sebab tu hargai keizinan yang Allah berikan, bukan kepada semua manusia Allah pilih tuan-tuan. Ada orang yang dia sihat, dia ada masa terluang untuk datang ke masjid surau, tapi dia tak tergerak hati dia nak datang ke surau. Jadi kita ni ada masa, ada ruang, ada tenaga Allah bagi pada kita, dan Allah gerakkan hati kita untuk datang ke surau masjid, maka pergunakan nikmat tersebut dengan sebaik mungkin. Jadi bila mana kita ada peluang untuk datang ke masjid surau, kemudian apa yang kita buat? Kita bercerita hal-hal yang tidak berkaitan dengan amal ibadat, hal-hal tidak berkaitan dengan agama. Maka ini merupakan satu yang dinamakan dosa kecil. Sedangkan kita ada banyak ruang, banyak masa kita boleh bercakap tuan-tuan. Kita keluar daripada surau ni nak cerita tentang apa, ceritalah. Ini duduk dalam surau kita cerita pasal PRN Johor nanti. Jadi macam-macam lah kan. Benda tu kita boleh berbincang masa bila keluar daripada surau kita nak cerita apa, ceritalah. Jadi sebab tu berjaga-jaga. Kerana dosa kecil kadang-kadang kita buat kita tak perasan. Tapi ingat, di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan minta malaikat angkat seketika dosa besar kita. Dan Allah nak bentangkan semua dosa-dosa kecil kita. Baik. Kemudian kata Nabi SAW, fatu'radu alaihi sigharu dhunubi. Dan kemudian malaikat membentangkan dosa-dosa kecil manusia ni. Kemudian fayuqal amilta yauma kadza wa kadza kadza wa kadza wa amilta yauma kadza wa kadza kadza wa kadza. Bila Allah bentangkan sahaja dosa kecil kita, Allah akan bertanya pada kita, pada hari sekian-sekian, ada tak kamu buat dosa ni? Contohnya, pada hari ini 28 hari bulan 1 tahun 2022, ada tak kamu bercakap hal berkaitan dengan dunia dalam rumah aku? Ada tak? Masa tu tuan-tuan, Allah bukan saja cakap kosong, akan tetapi Allah beserta bukti. Kerana apa? Pada ketika tu dosa kecil kita sedang dibentangkan di hadapan kita dan juga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah tunjuk satu-satu dosa. Masa kamu hidup, waktu tarikh sekian-sekian, ada tak buat benda ni? Allah tanya pada kita. Dan kemudian kata Nabi SAW, fayaqul na'am. Benar ya Allah, aku buat benda tu ya Allah. Dan kata Nabi lagi, la yastati' ayyunkir, dan dia tak mampu untuk berdalih lagi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita hidup ni, bila orang kata kita nak lari daripada kesalahan kita, kita boleh cakap macam-macam, tapi di hadapan Allah kita tak boleh nak berdalih lagi dah. Kerana apa? Semua bukti nyata di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berkata kepada manusia, fa inna laka makana kulli sayyi'atin hasanah. Yang mana na'am la yastati' wa huwa mushfiqun min kibari dhunubi an tu'rada alaih. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu,
Manusia bila mana dibentangkan dosa-dosa kecil dia, dia akan jadi bimbang, dia akan jadi takut di atas dosa-dosa besar yang dia buat. Pasal apa tuan-tuan? Pasal bila dosa kecil dah macam tu punya banyak, apatah lagi tentang dosa besar dia. Jadi dia akan rasa bimbang, dia akan rasa takut. Kita tuan-tuan, contoh, bila mana Allah panggil nama kita, Allah bentang dosa-dosa kecil kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok punya banyak dosa-dosa kecil kita. Kita akan rasa bimbang. Dosa besar aku agak-agak macam manalah nanti di hadapan Allah. Jadi sebab tu Nabi bagi tahu manusia akan jadi bimbang di hadapan Allah bila mana cukup sekadar dosa kecil dia saja yang Allah bicarakan. Allah tak bicara bab berkaitan dengan dosa besar. Baik, kemudian fayuqalu lahu fa inna laka makana kulli sayyi'atin hasanah. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala pada ketika tu, mulai sekarang aku akan tukarkan setiap daripada dosa kecil kamu ini menjadi pahala. Jadi inilah yang disebabkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Redha Allah ni macam mana kita boleh tengok dalam surah Al-Fajr. Ayat yang terakhir tu apa dia? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kita biasa duk dengar ayat tu. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah bagi tahu apa dia? Wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhan kamu dalam keadaan kamu reda dan diredai oleh Tuhan kamu. Makna kata reda dengan kematian kita ni apa dia? Kita bila kita nak mati, Allah akan buka hijab kita untuk mempertontonkan di manakah tempat kita ketika mana kita mati. Allah akan tunjukkan bagaimana keadaan alam barzah yang kita akan diami satu ketika kita setelah meninggal dunia nanti. Jadi bila mana kita nampak satu keadaan kubur kita seluas mata memandang, kubur kita bercahaya tuan-tuan, maka kita akan reda dengan kematian kita. Sebab tu kita biasa dengar hadis Nabi, bila mana seseorang manusia meninggal dalam keadaan dia tahu macam mana keadaan tempat dia nak tinggal nanti. Dia tengok kuburnya yang cantik, kuburnya yang luas, maka dia akan minta supaya dipercepatkan untuk dikebumikan. Manakala orang yang sebaliknya, dia akan minta supaya dia kembalikan semula ke rumah dia. Kerana apa? Kerana dia melihat keadaan dahsyat ataupun azab kubur yang akan dia diami nanti. Jadi sebab itulah, bila mana Allah reda kepada manusia, seperti dalam surah Al-Fajr tadi, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhan kamu dalam keadaan kamu reda dan diredai. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah kamu ke dalam hamba-Ku. Wadkhuli jannati. Dan masuklah ke dalam syurga-Ku. Jadi macam mana Allah nak masukkan manusia dalam syurga? Allah akan tukarkan dosa-dosa manusia ni, Allah akan tukar menjadi pahala. Ini satu kelebihan yang boleh didapat ketika mana di hari akhirat kelak. Jadi sebab tu, bila manusia melihat kejahatan dia bertukar menjadi pahala, fayaqul rabb qad amiltu asya' la araha hahuna. Dia kata pada Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Allah, aku selama ni banyak buat benda salah dekat dunia ni ya Allah. Pasal apa aku dah tak nampak lagi dah segala kejahatan tersebut? Maka Nabi bagi tahu, inilah kelebihan yang Allah bagi kepada manusia selagi mana dia mati dalam keadaan dia beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan, iman sangat-sangat penting. Kerana apa? Kerana iman inilah yang melayakkan manusia masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Walau baik macam mana sekalipun, orang suka dengan seseorang tersebut, tapi silap dia tidak beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia tidak layak untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Baik macam mana sekalipun, kerana hanya satu kesilapan itu yang akan menutup segala kebaikan yang dia pernah lakukan. Okey, baik. Jadi intipati dan pengajaran daripada hadis yang dibacakan, Muslim yang melakukan dosa-dosa besar namun tetap mentauhidkan Allah tanpa keraguan dalam jiwanya tidak akan kekal dalam api neraka. Mereka akan keluar daripada api neraka dengan rahmat Allah dan syafaat pemberi syafaat sebagaimana orang yang dinyatakan di dalam hadis tersebut. Makna kata, orang yang melakukan dosa besar mana sekalipun, selagi mana dia beriman, dia mati dalam keadaan dia ni beriman kepada Allah. Allah tu Tuhan dia. Walau besar mana pun dosa yang dia buat, dia tetap akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma mungkin dia akan duduk di dalam neraka Allah terlebih dahulu.
Duduk berapa lama tuan-tuan? Wallahu alam. Kita pun tak tahu. Mungkin 1000 tahun. Kan? Mungkin lebih daripada 1000 tahun duduk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab tu bila seseorang yang beriman, maka dia layak untuk mendiami syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang kedua. Boleh jadi lelaki ini adalah lelaki yang sama disebutkan dalam hadis yang terdahulu. Makna kata bulan lepas saya ada baca hadis berkaitan dengan lelaki yang terakhir masuk ke dalam syurga dan terakhir keluar daripada neraka Allah. Mungkin sahaja dan mungkin tidak, kata pengarang kitab. Yang ketiga, keluasan rahmat Allah terhadap hamba-hambanya dan pengampunan dosa-dosa mereka malah ditukarkan ia menjadi pahala kebaikan. Sehingga ditanya, tidakkah orang-orang yang banyak dosa lalu ditukarkan dosa-dosa mereka dengan kebaikan mendahului orang-orang yang sedikit dosa dan banyak kebaikan? Jawapannya, keburukan itu di sini mereka hanya menjadi satu kebaikan, tidak sama dengan orang-orang yang mengerjakan amal saleh. Di sini ada satu persoalan. Kadang-kadang bila saya baca hadis ni tuan-tuan, ada orang yang bertanya kepada saya. Dia tanya apa? Kalaulah dosa ni ditukar menjadi pahala, makna kata untunglah orang yang banyak buat dosa. Pasal apa? Pasal dosa yang banyak ditukar menjadi pahala, jadi pahala dia jadi banyak lah. Mungkin dia akan melampaui ataupun mungkin dia akan melebihi daripada orang yang melakukan amalan. Baik, di sini jawapannya tidak tuan-tuan. Kerana apa? Kerana satu dosa ditukar menjadi satu pahala berbanding dengan orang yang melakukan amal kebaikan. Orang yang melakukan amal kebaikan, amal-amal yang saleh, iaitu satu amal kebaikan yang dia buat, amal saleh yang dia buat, maka Allah akan berikan ganjaran sebanyak 10 kali ganda sehingga 700 kali ganda di atas satu amal kebaikan yang dia buat. Contohnya macam mana? Contohnya, kita datang ke surau pada hari ini, kita nak lakukan solat Jumaat. Jadi kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita datang sebab tak ada benda lain yang kita nak, iaitu kita semata-mata nak beribadat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah beri ganjaran dia ke atas apa yang telah kita lakukan. Iaitu langkah kita keluar daripada rumah sampailah ke surau, itu diambil kira oleh Allah, itu dah dikira satu kebaikan. Kita solat berjamaah 27 kali ganda, itu dikira 2 kebaikan. Makna kata langkah kita keluar daripada rumah sampai ke surau ni tadi, Allah akan menggandakan sebanyak 10 ke 700 kali ganda. Maka di situ tidak ada isu bahawa orang yang melakukan dosa ini dia akan lebih banyak pahalanya daripada orang yang melakukan kebaikan. Kerana apa? Contoh, kalau orang yang tak datang solat Jumaat, dia duduk tidur di rumah dia tuan-tuan, maka dia berdosa di hadapan Allah. Maka bila mana dosanya ditukar menjadi pahala, dia hanya mendapat satu pahala berbanding dengan orang yang datang ke surau pada hari ini. Yang pertama langkah dia, yang kedua dia solat berjamaah 27 kali ganda, ini dikalikan mungkin dengan 10 sehingga ke 700 kali ganda. Maka ini satu pahala yang sangat banyak di sisi Allah, yang dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita nak kena faham, dalam kita nak melakukan amal ibadat tuan-tuan, kita nak kena ikut seperti mana yang ditunjukkan ataupun yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kita buat satu amal ibadat bertentangan dengan apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh tuan-tuan, hari ini kita tengok satu isu yang agak viral. Isu viral dia apa dia? Isu viral nak bagi anak dengan cakap. Nak bagi anak dengan cakap, ibu ni kena buat satu amalan. Amalan apa? Ibu je yang boleh buat, ayah tak boleh buat, dia kata. Buat apa? Waktu nak solat zuhur, ambil wuduk, basuh muka, tadah air tu, dan juga tadah kita punya air basuhan tangan bagi anak minum. Wuduk ni matlamat dia untuk apa tuan-tuan? Wuduk ni matlamat dia untuk membuang kekotoran ataupun mensucikan tubuh badan kita sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi air yang kotor kita bagi pada anak kita minum. Jadi ini satu perkara yang bertentangan dengan Islam. Sebab kita nak kena fikir, ataupun ada orang yang kata, Ustaz, saya basuh habis bersih dah Ustaz, kan? Saya basuh bersih dah, sebelum saya nak bagi anak saya minum, saya dah sabun muka, saya dah sabun tangan saya dah, barulah saya ambil wuduk bagi anak saya minum. Tuan-tuan, kita biasa tengok kan iklan sabun Protex ke, Antibac ke, apa-apa iklan sabun, paling tinggi dia akan menghilangkan 99.99 bakteria pada badan. Makna kata kat situ, istilah dia ada lagi tak bakteria yang tertinggal? Ada.
Jadi secara logiknya kita boleh berfikir apa dia? Kalaulah seorang tu dibagi anak dia minum air daripada basuhan muka dan basuhan tangan itu kepada anak ni tadi tuan-tuan. Mau kena kata anak tu sakit perut, masuk hospital, menyesal tak sudah ibu ni tadi. Nabi SAW ajar apa dia? Nak bagi anak kita dengar cakap, doa ibu ayah satu doa yang tidak ada hijab. Doa yang mustajab. Maka amalkanlah doa tersebut. Doa macam mana? Doalah macam mana pun. Minta tadah tangan. Ya Allah, tolong bagi anak aku dengar cakap. Ini doa yang mustajab. Keluar daripada mulut ibu dan ayah. Jadi pasal apa yang kita nak cari juga benda yang selain daripada apa yang diajar oleh Nabi SAW. Jadi perkara-perkara macam ni kita boleh melihat di dalam masyarakat kita. Amalan-amalan yang pelik-pelik makin lama makin keluar dalam masyarakat kita. Bukan saya kata saya membangkang apa semua, tapi memang saya membangkang lah. Pasal apa? Pasal kita kena ingat keberkatan hanya ada pada seorang, iaitu hanya pada tubuh badan Nabi SAW. Keberkatan daripada ibu ayah bukan pada tubuh badan dia, akan tetapi yang pertama pada khidmat seorang anak kepada ibu ayah, di situ datangnya keberkatan. Doa daripada ibu ayah, di situnya datangnya keberkatan. Jadi sebab tu kita kena fikir, kita kena faham bahawa satu-satu benda yang datang daripada tubuh badan seseorang ibu dan ayah bukanlah dinamakan keberkatan. Kita menjaga, kita berakhlak mulia dengan kedua ibu bapa, itu merupakan keberkatan. Tetapi kita nak minum air daripada basuhan tangan, itu bukan dinamakan keberkatan. Di situ kita kena faham. Sebab tu kalau tuan-tuan kita tengok satu buku yang dikarang oleh Pendeta Za'bah, tuan-tuan boleh dapatkan buku tu di DBP, Dewan Bahasa. Dia ada keluarkan buku tu. Tajuk bukunya Manusia Dilarang Membodohkan Akal. Di situ dia menceritakan bagaimana kita sebagai seorang manusia kena berfikir secara waras sebagai seorang manusia. Kerana apa? Kerana seorang manusia dia akan berfikir secara waras kalau sekiranya dia melakukan sesuatu perkara yang tidak bertentangan dengan apa yang diajar oleh Nabi SAW. Kadang-kadang orang bagi satu-satu amalan, orang bagi buat macam ni, buat macam ni. Tetapi bila kita tanya apa sandaran, stand yang dia gunakan, dia kata amal je lah. Tak payah nak tanya apa yang stand yang dia gunakan, dalil ataupun hujah yang dia gunakan. Benda itulah sebenarnya tuan-tuan yang merosakkan minda masyarakat pada hari ini. Kerana apa? Kerana mereka percaya segala apa yang datang daripada seseorang individu. Benda ni merupakan satu perkara yang sangat bahaya dalam masyarakat kita. Jadi sebab tu kita nak buat satu-satu perkara, kita nak buat satu-satu amalan, kita kena faham amalan ini adakah ianya bertepatan dengan apa yang diajar oleh Nabi. Kita buat apa yang Nabi ajar, selamat hidup kita tuan-tuan. Sebab nak kata apa, zaman dulu lagi, di zaman Nabi SAW lagi, ada orang yang rasa tak cukup dengan apa yang dibuat oleh Nabi SAW. Okay? Ada yang kata, ya Rasulullah, kamu merupakan orang yang diampunkan dosa terdahulu dan akan datang. Jadi kami ni tak sama taraf dengan kamu, ya Rasulullah. Boleh tak bagi kami amalan yang agak berat untuk kami lakukan, supaya apa? Supaya kami nak amalan kami ini merupakan amalan yang hebat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa pada ketika tu Nabi mukanya sangat marah, kata Sayyidatina Aisyah. Hadis ini riwayat Sayyidatina Aisyah. Nabi punya muka pada waktu tu sangat-sangat marah. Nabi kata, kalau nak kata takut kamu dengan takut aku lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nak kata kamu kenal Allah di antara kamu dengan aku lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang mana aku merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala, apa yang aku buat maka ikut apa yang aku buat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita biasa dengar 3 orang sahabat yang datang bertemu dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, bertanya tentang amalan-amalan yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka berpendapat apa dia, seorang tak nak berkahwin langsung, nak melakukan amal ibadat sampailah dia meninggal dunia. Ada seorang apa dia, nak berpuasa. Mana kata tak ada waktu, tak ada hari yang dia tak berpuasa. Dia nak berpuasa pada setiap hari. Dan seorang ni dia nak solat pada tiap-tiap malam. Nabi dengar apa yang mereka lakukan, Nabi tegur tuan-tuan. Nabi kata apa dia? Aku merupakan orang yang paling rapat dengan Allah Subhanahu wa taala. Aku berkahwin, aku solat dan juga aku berpuasa. Cumanya tidak berpuasa pada setiap hari. Ada waktu aku berpuasa, ada waktu aku tidak berpuasa. Ini kata Nabi SAW.
Jadi, orang pada hari ini, kita nak buat satu amalan yang di luar benda yang Nabi SAW ajar. Ini merupakan satu perkara yang sangat berat. Kerana apa? Kerana orang akan melihat Islam ini satu agama yang menyusahkan. Sebab apa? Allah bagi peringatan. Yuridullahu bikumul yusra walau yuridullahu bikumul usra. Allah bagi tahu apa dia? Allah suka dengan satu perkara yang mudah dan Allah tak suka pada perkara yang menyusahkan. Jadi bila kita tengok amalan-amalan yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada pihak yang merasakan amalan tu tak cukup untuk dilakukan. Makna kata dia tak apalah pasal dia Nabi, dia boleh buat macam tu. Jadi kita ni orang awam, kita ni tak sehebat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita kena buat satu perkara yang lebih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya dalam bab zikir, tuan-tuan. Zikir yang Nabi tinggalkan, mungkin zikir itu terlalu berat untuk diamalkan, maka kita tak sesuai. Pasal apa? Pasal kita bukan Nabi. Jadi kita kena buat satu amalan yang lebih berat daripada Nabi SAW. Contoh apa dia? Setiap kali lepas subuh kena wirid macam ni 50 kali, lepas asar 50 kali, sebelum nak tidur 50 kali. Cari dalam mana-mana riwayat, tak ada Nabi riwayatkan supaya buat amalan macam tu. Jadi apa yang kita perlu buat? Ikut macam mana yang Nabi ajar. Tapi kalau kita sendiri kata Nabi ajar benda ni tak cukup untuk kita amalkan, siapa lagi tuan-tuan kita nak percaya? Jadi itulah yang menjadi masalah masyarakat pada hari ini. Mereka lebih taksub kepada tuan-tuan guru ataupun tok-tok guru yang memberi amalan-amalan lebih daripada Nabi SAW. Jadi ini satu penyakit yang berbahaya dalam masyarakat kita. Jadi kita kembali balik kepada ajaran Nabi. Sebab kita kena ingat satu perkara, Allah bagi tahu dalam Al-Quran, "Faman kana yarju liqa'a rabbih yaumal qiyamah falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Allah bagi tahu dalam surah Al-Kahfi yang kita sunat baca tiap-tiap hari Jumaat ni. Apa dia Allah bagi tahu? Barang siapa yang nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat nanti, benda pertama apa dia kena buat? Falyamal 'amalan salihan. Dia kena buat amal soleh. Yang kedua apa dia kena buat? Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan sekali-kali dia syirikkan Allah Subhanahu wa taala. Makna kata amal soleh ni apa? Imam Ibnu Katsir bagi tahu dalam tafsirnya. Dia mentafsirkan ayat tersebut. Dia kata apa dia? Amal soleh. Kita biasa duk dengar amal soleh, tapi kita tahu tak amal soleh ni apa? Amal soleh ni kata Imam Ibnu Katsir, dia ada dua syarat. Yang pertama ikhlas, yang kedua mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syarat dia kena ikhlas buat amal ibadat tersebut. Yang kedua, mesti bertepatan dengan apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup untuk jadi amal kita, amal yang soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah bagi tahu dalam Al-Quran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Allah bagi tahu dalam Al-Quran, katakanlah wahai Muhammad, kalau mereka benar-benar menyintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, ikutlah kepada aku, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah pesan pada Nabi, kalau manusia ni kata dia sayang kepada Allah, maka kata pada manusia ikut aku, iaitu ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan ampunkan dosa mereka. Jadi sebab tu kita kena faham, dalam amal ibadat wajib kita mengikut apa yang disarankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab tu tak ada timbul bab-bab doa ataupun zikir sebelum berdoa. Ada orang kata, "Ustaz, kita kena zikir banyak ni, barulah kita boleh berdoa." Sedangkan Allah bagi tahu, "Wa idza sa'alaka 'ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da'i ila da'an." Allah bagi tahu dah, bila mana hamba aku wahai Muhammad bertanya kepada kamu berkaitan dengan aku, katakan aku ni dekat dengan mereka. Ujibu da'watad da'i ila da'an. Aku memperkenankan doa orang-orang yang minta kepada aku. Maka di sini kita kena faham bab berkaitan dengan amal ibadat, kita 100% kena ikut apa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana mungkin kita tak ada kemampuan untuk mengkaji hadis-hadis Nabi, maka ulama-ulama yang mengkaji hadis ini mereka mengkhususkan, mendetailkan bagaimana cara-cara untuk beramal. Jadi sebab tu tidak ada perbalahan bab berkaitan dengan macam-macam lah. Kadang-kadang ada khilaf di kalangan ulama. Imam 4 mazhab ni kita tak nafikan, dia ada perbalahan, makna kata dia ada khilaf
khilaf di kalangan mereka. Satu hukum ni ada yang berpandangan macam ni, ada yang berpandangan macam ni. Terpulang pada kita berpegang pada mazhab Syafi'i contoh. Maka kita ikut Imam Syafi'i. Kerana apa? Kerana kita orang awam, kita tak mampu untuk mentarjihkan ataupun kita tak mampu untuk memberi hukum pada sesuatu hadis, maka kita ikut ulama yang mahir dalam bab-bab ni. Jadi insya-Allah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada tengah hari ini sedikit sebanyak memberi manfaat kepada diri kita semua. Sekian aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Muhammad ya karim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammad. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله محمد رسول الله سيدنا محمد وسيدنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Allah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. يا سلام. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة. حي على الفلاح. الله الله أكبر الله أكبر. Allah. لا إله إلا الله. Muhammad Rasulullah. أعوذ بالله من الشيطان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم Innallaha kana bikum rahima. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita semua dibangkitkan dalam kalangan orang-orang yang bertakwa di akhirat kelak. Mimbar pada hari ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk Bijak Merancang Melunaskan Hutang. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, Islam mengharuskan muamalah dalam kehidupan manusia. Perkara-perkara seperti jual beli, sewaan, pajakan dan lain-lain urusan harian, termasuklah hutang piutang, diharuskan selagi mana ia tidak menzalimi atau menganiayai sesama kita. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 29, bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan, yakni gunakan harta-harta kamu sesama kamu dengan jalan yang salah,
melalui tipu, judi dan sebagainya, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri. Sesungguhnya Allah sentiasa mengasihi kamu. Hutang adalah perkara yang sangat diberi perhatian di dalam agama Islam. Walau sekecil mana sekalipun jumlah wang yang menjadi hutang seseorang, ianya tetap memberi kesan kepada kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat jika ia tidak dilunaskan. Sesungguhnya hutang berkait rapat dengan sikap amanah dan kebijaksanaan kita menguruskan harta dan kewangan. Sifat amanah dilihat sebagai satu kontrak yang membuktikan ketinggian iman seseorang untuk memastikan ianya tidak diabaikan sehingga mencetuskan sesuatu kezaliman kepada orang lain. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 283, fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah. Bermaksud, kemudian kalau yang memberi hutang percaya kepada yang berhutang dengan tidak payah bersurat, saksi dan barang gadaian, maka hendaklah orang yang berhutang yang dipercayai itu menyempurnakan bayaran hutang yang diamanahkan kepadanya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Oleh itu, Islam telah menetapkan bahawa setiap individu Muslim wajib melaksanakan amanah dan bersifat jujur dalam menguruskan hutang. Kebijaksanaan kita dalam mengatur langkah memastikan segala hutang piutang yang kita miliki dapat dilunaskan akan menjamin kehidupan yang stabil dan harmoni kepada diri sendiri dan keluarga. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, pada hari ini perkara yang melibatkan hutang atau pembiayaan sudah menjadi suatu keperluan. Pembelian aset hartanah, kenderaan, kediaman, urusan perniagaan, pendidikan tinggi dan sebagainya, kebanyakannya melibatkan hutang. Oleh itu, sebagai umat Islam, kita hendaklah mengetahui bagaimana cara menguruskan bebanan hutang dengan bijak. Antaranya, pertama, mengenal pasti batas atau had jumlah hutang atau pembiayaan yang mampu dibuat berdasarkan kemampuan keuangan sedia ada. Dapatkanlah nasihat pihak yang berautoriti agar kita tidak terjerumus dengan komitmen hutang yang membebankan. Jika tidak mampu, maka janganlah berhutang. Kedua, rancang perbelanjaan dengan sebaik-baiknya agar dapat diseimbangkan antara keperluan harian dan atau bulanan dengan pelunasan hutang yang dilakukan. Seseorang yang berkemampuan untuk membayar hutang, janganlah dia menangguh-nangguhkan pembayarannya kerana ia termasuk dalam perkara yang zalim dan ditegah oleh agama. Ketiga, sentiasa berhubung dengan individu atau pihak yang memberi hutang, terutamanya apabila berlakunya gangguan rutin pembayaran hutang akibat faktor keuangan semasa. Terdapat komitmen lain yang perlu diutamakan atau seumpamanya perbuatan melarikan diri atau mengelakkan daripada membincangkan dengan pihak yang memberi hutang tidak akan menyelesaikan masalah. Sebaliknya, hanya mengundang masalah yang lebih besar kepada kehidupan kita. Keempat, janganlah mengambil sebarang hutang hanya kerana ingin bermewah-mewah dalam hidup, kerana kesannya kita dibebani dengan jumlah hutang yang tinggi, sedangkan bermewah itu hanya suatu kehendak dan bukannya keperluan yang mendesak. Di samping itu, harus diingatkan kepada semua umat Islam, elakkan daripada berhutang dengan ceti haram atau ahlong, serta pembiayaan tidak patuh syariah yang mengenakan kadar faedah yang tinggi, beserta riba yang jelas diharamkan Islam, serta penuh dengan penganiayaan dan penindasan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, sesungguhnya berhutang merupakan jalan keluar yang dibenarkan oleh syarak bagi sesiapa yang berada dalam kesempitan dan kesusahan hidup. Sesiapa berhutang dengan niat akan berusaha melangsaikan hutang tersebut, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan membantu untuk melangsaikannya.
Namun, sesiapa yang sengaja tidak membayar hutang sedangkan dia berkemampuan untuk melunaskannya, maka dia telah melakukan dosa yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh yang demikian, dia hendaklah bertaubat dengan cara berusaha melangsaikan hutang tersebut dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Renungkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akhadha amwalan nasi yuridu adaaha addallahu anhu, wa man akhadha yuridu itlafaha atlafahullah." Bermaksud, sesiapa yang mengambil harta manusia, yakni berhutang dengan niat untuk membayarnya semula, maka Allah Subhanahu wa taala akan menunaikan untuknya. Sesiapa yang mengambil harta manusia, yakni berhutang dengan niat untuk menghabiskannya tanpa membayar balik, maka Allah akan membinasakan dirinya. Mimbar ingin mengingatkan sidang jemaah sekalian, marilah kita semaikan tanggungjawab melunaskan segala hutang piutang seperti pembiayaan peribadi, sewa beli kenderaan, pembiayaan perumahan, pinjaman PTPTN dan lain-lain. Termasuklah hutang dengan orang lain walaupun nilainya kecil. Kesungguhan kita menyelesaikan hutang dengan azam dan tekad di samping berusaha dengan gigih serta tawakal kepada Yang Maha Esa sudah pasti menatijahkan jalan keluar yang baik. Berusahalah sedaya upaya mengelakkan diri daripada berhutang. Sememangnya ramai dalam kalangan umat Islam menghadapi kesukaran hidup akibat dari bebanan hutang yang ditanggung. Dalam mendepani isu ini, pihak Baitul Mal Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan turut memainkan peranan dengan menyediakan skim bantuan menyelesaikan hutang untuk membantu golongan asnaf yang mempunyai tanggungjawab hutang bagi memenuhi keperluan asas seperti makanan, kesihatan dan perlindungan. Justru, jika terdapat dalam kalangan kita saudara mara maupun jiran tetangga yang kita kenali sedang menghadapi masalah bebanan hutang, segeralah mendapatkan bantuan melalui skim ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membebaskan kita dan keluarga daripada bebanan hutang yang menyesakkan kehidupan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, mengakhiri khutbah, marilah kita renungkan beberapa kesimpulan yang dapat diambil daripada bicara khatib pada hari ini. Antaranya, pertama, Islam mengharuskan muamalah termasuk hutang selagi mana tiada unsur kezaliman. Sebagai umat Islam, kita hendaklah bijak menguruskan hutang bagi menjamin kehidupan yang aman dan bahagia. Kedua, kenal pasti batas atau had jumlah hutang yang mampu dibuat berdasarkan kemampuan kewangan sedia ada dan rancanglah perbelanjaan dengan sebaik-baiknya agar dapat diseimbangkan antara keperluan harian atau bulanan dengan perlunasan hutang. Ketiga, laksanakan amanah bersifat jujur dan bijak dalam menunaikan tanggungjawab membayar hutang bagi menjamin kehidupan yang stabil dan harmoni kepada diri sendiri dan anggota keluarga. Marilah kita hayati firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 76, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bala man awfa bi ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Bermaksud, bahkan mereka berdosa memakan hak orang kerana sesiapa yang menyempurnakan janjinya mengenai hak orang lain dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah mengasihani orang-orang yang bertakwa. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu was samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allah salam
Allahumma Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Nabil Amin wa ala alihi wa ashabihi tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim. Amarakum bis salati wa taslim ala nabiyil karim. Faqala Allah ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Radallahu ma'anil khulafa'ir rasyidin wa an baqiyatis sahabati ajma'in wa anit tabi'in wat tabi'at tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Warda 'anna ma'hum ya akramal akramin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ayyid bidawamit taufiq wal hidayah wasih wassalamah ngalikana ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agung Al-Sultan Abdullah Ri'atuddin Mustafa Billahi Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'ina Billah. Wa kadzalik ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Tunku Hanjah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah binti Almarhum Al-Mutawakkil 'ala Allah Sultan Iskandar Al-Hajj. Allahumma ja'al baladana malizia aminan mutma'inna sakha'an rakha'a daran adlin wa iman wa amnin wa aman wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wansur man nasaraddin wa khzul man khazalal muslimin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayil asqam. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang taat melaksanakan kewajipan salat, membayar zakat kepada pusat pungutan zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan PPZ Mawib dan menginfakkan harta melalui ibadah wakaf. Berkatilah dan rahmatilah segala usaha kami dalam memenuhi kewajipan zakat dan wakaf pada jalan-Mu. Jadikanlah harta zakat dan wakaf ini sebagai saham kami di akhirat kelak. Ya Allah, permudahkanlah Mawib dalam mengagihkan zakat kepada para asnaf dan menguruskan harta wakaf dengan sebaik-baiknya demi manfaat umat Islam di wilayah persekutuan. Ya Allah, kami juga ingin memohon kepadamu, jadikanlah kami orang-orang yang jujur dan berintegriti dalam melaksanakan amanah yang telah diberikan kepada kami. Peliharalah kami daripada perbuatan riswah, pecah amanah dan penyelewengan yang membawa kerosakan kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, kurniakanlah juga kepada kami kesejahteraan, keamanan, keselamatan serta perlindungan daripada musibah, bala bencana dan wabak penyakit berbahaya, khususnya COVID-19. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah,
Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana wassalatul innaka la tukhliful. Istaqimu wa'tadilu sufufakum, luruskan shaf, penuhkan shaf di hadapan. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Ilahin nas min syarril waswasil khannas. Rabbi a'udzubika min hamadati syayatin. Shalli lillahi ta'ala shalli farman jama'ati rakaat. Allahu akbar. Allahu akbar kabiran wa subhanallah wa bihamdihi. Allahumma ba'd kama ba'd. Allahumma naqqini kama inaka. Allahumma akhans. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.